Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Syukur kita kehadap Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat juga kita bertemu dalam forum perdana yang amat dinanti-nantikan bersama saya Amira Afika binti Muhammad Tajuddin pada pagi yang indah ini. Tidak lupa juga kepada panel undangan yang sanggup memberikan waktu dan wangnya untuk perbincangan kita pada pagi ini. Topik forum kita pada hari ini adalah berkisar tentang pendidikan, iaitu isu pendidikan yang berlaku di negara kita. Oleh itu, skop ini perlu dilihat dengan lebih mendalam supaya dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita memulakan perbincangan ini dengan lebih lanjut, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel kita yang pertama iaitu Puan Nur Izzati binti Sudi. Beliau merupakan guru besar di sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Marang, Terengganu. Beliau telah berkhidmat selama 15 tahun di beberapa buah sekolah sebagai seorang guru serta dinaikkan pangkat menjadi guru besar. Selamat datang saya ucapkan. Baiklah, di sebelah kiri saya pula yang tidak lekang dengan senyumannya, Puan Nazura binti Kamarudin. Beliau merupakan pegawai pendidikan daerah Marang. Beliau menggalas tanggungjawab yang besar bagi memastikan setiap sekolah berada dalam keadaan sistematik dan lancar serta mewujudkan individu yang cemerlang. Selamat datang juga saya ucapkan. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tentang pendidikan yang berlaku di negara kita. Pada era yang sebelum moden ini, negara kita amat memerlukan individu yang berilmu pengetahuan dalam membangunkan negara. Pendidikan amat penting bagi setiap individu. Secara umumnya, pendidikan boleh diertikan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran rohani serta jasmani manusia. Selain itu, pendidikan juga boleh dikatakan sebagai perkembangan individu. Oleh itu, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam mendepani cabaran-cabaran yang akan datang serta membentuk generasi alaf baharu. Namun, di saat negara kita memerlukan individu yang cemerlang, terdapat pula isu-isu pendidikan yang seringkali menjadi buah mulut masyarakat pada masa kini. Baiklah, sidang hadirin sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan isu pendidikan yang berlaku di negara kita? Bagi menjawab serta mengupas soalan ini dengan lebih lanjut, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Puan Izzati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Terima kasih kepada moderator yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin sekalian. Malaysia mutakhir ini berhadapan dengan isu cabaran yang getir dalam usaha menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti. Dalam kesungguhan untuk menempatkan diri setaraf dengan negara-negara maju di dunia, maka tumpuan wajar difokuskan terhadap penyediaan dan pembangunan prasarana yang terbaik, cekap dan berkesan agar sistem pendidikan kita berupaya melahirkan generasi yang mempunyai tahap keintelektualan yang tinggi, berkemahiran, kreatif serta mampu menjana perkembangan ekonomi keseluruhannya. Saban tahun, kerajaan mengagihkan peruntukan yang besar untuk pembangunan pendidikan yang berterusan dalam pembinaan infrastruktur bangunan. Namun begitu, masih terdapat lagi beberapa isu berkaitan kekurangan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Contohnya, kerajaan tidak menyediakan prasarana yang lengkap seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan yang khusus terutama bagi sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman serta kemudahan lain seperti kelengkapan buku teks. Sabah dan Sarawak merupakan negeri yang mempunyai sekolah-sekolah yang kekurangan infrastruktur.
sekolah tersebut adalah kebanyakannya berada di kawasan luar bandar dan jauh ketinggalan berbanding di semenanjung Malaysia. Masalah yang sering dihadapi adalah untuk mendapatkan bekalan air bersih dan pihak sekolah telah menyediakan bekalan air melalui kaedah bekalan air graviti, penuaian hujan dan telaga tiup. Walau bagaimanapun, sesetengah sekolah mendapatkan sumber air daripada sungai, air terjun dan menadah air hujan. Menurut ahli parlimen Lubuk Antu, Sarawak, Jugah Muyang, menyatakan kedudukan sekolah yang jauh di pedalaman mengakibatkan sesetengah sekolah lewat menerima bantuan kerajaan, khususnya kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga berkata, murid di pedalaman berpotensi untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, namun kekurangan kemudahan menjadi salah satu punca kemampuan mereka untuk bersaing menjadi terhad. Oleh itu, kerajaan seharusnya memikirkan inisiatif dengan memberi tumpuan terhadap usaha berterusan dan menyeluruh bagi memantapkan kemudahan fizikal dan infrastruktur institusi pendidikan di seluruh negara. Justeru, kemudahan asas iaitu bekalan air bersih dan bekalan elektrik ke sekolah, terutamanya di kawasan pedalaman, perlu disediakan dengan alternatif apa sekalipun bagi menjamin kesejahteraan murid di luar bandar. Pembangunan prasarana yang lengkap adalah begitu signifikan dalam membentuk dan menaik taraf pendidikan di Malaysia. Terima kasih kepada Puan Nurizati di atas penjelasan yang amat benar sebentar tadi berkaitan isu pendidikan yang melibatkan ekuiti pendidikan, iaitu penyediaan infrastruktur yang berkualiti serta mencukupi untuk pelaksanaan kurikulum serta co-kurikulum yang berkesan, terutamanya melibatkan sekolah-sekolah di luar bandar. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kelengkapan infrastruktur di sekolah mempengaruhi kemenjadian pelajar yang mampu meningkatkan prestasi akademik mereka. Seterusnya, saya mempersilakan Puan Nazura bagi mengemukakan pendapat beliau tentang isu pendidikan terkini yang berlaku di negara kita. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, antara isu pendidikan yang menjadi perdebatan hangat pada masa kini tidak kira di peringkat kementerian maupun di peringkat masyarakat adalah isu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai PPSMI. Hadirin sekalian, dasar PPSMI ini telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada tahun 2002 yang di mana ketika itu dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada tahun 2008 pula, dasar PPSMI ini telah dijalankan di negara kita secara menyeluruh. Namun begitu, pada tahun 2012, dasar PPSMI ini telah dimansuhkan secara berperingkat kerana mendapat kecaman daripada pelbagai pihak termasuk daripada ahli politik, ibu bapa serta cendekiawan-cendekiawan yang mempertahankan bahasa Melayu. Pandangan saya berkenaan isu PPSMI ini adalah subjek matematik dan juga sains ini datangnya dari negara luar dan kebanyakannya datang ke negara ini melalui medium bahasa Inggeris. Jadi terdapat pelbagai pengistilahan bahasa Inggeris yang digunakan ketika mengajar subjek ini. Terdahulu, bekas Perdana Menteri Malaysia pada kerajaan yang lalu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucap pertama beliau ada mengatakan bahawa keputusan sama ada kerajaan akan kekal dengan sistem pendidikan sedia ada ataupun beralih kepada dasar PPSMI hanya akan dapat diketahui selewat-lewatnya pada tahun hadapan. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu keputusan yang bakal dibuat oleh pihak kerajaan kerana kita sendiri tahu untuk membuat satu keputusan atau memutuskan sesuatu perkara memakan masa yang lama kerana banyak perkara yang perlu diteliti. Jika ada sebarang penambahbaikan yang kita ingin suarakan, kita semua dialu-alukan untuk mengutarakan pendapat kita kerana kita berada di negara yang demokrasi, jadi kita boleh menyuarakan pendapat kita masing-masing. Terima kasih di atas penerangan yang begitu mantap dan jelas sebentar tadi. Begitu hebat kata-kata dan pandangan yang diutarakan oleh Puan Nazura. Seterusnya, persoalan terakhir untuk Puan Nurizati yang masih berlegar dalam persoalan yang sama iaitu melibatkan isu pendidikan berkaitan dengan pemansuhan peperiksaan tahap 1 yang berlaku di negara kita sama ada mendatangkan manfaat atau sebaliknya terhadap murid-murid sekolah rendah. Terima kasih kepada saudari moderator yang sentiasa aktif menanyakan pelbagai persoalan intelek.
Isu pemansuhan peperiksaan murid tahap 1 diumumkan oleh bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Pengumuman itu mendapat maklum balas positif daripada ibu bapa yang berpendapat pemansuhan itu secara tidak langsung mengubah struktur pendidikan menjadi lebih baik dan berkesan. Langkah pemansuhan peperiksaan bagi murid tahap 1 iaitu melibatkan murid tahun 1, 2 dan 3 adalah bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih membantu perkembangan murid. Peperiksaan tersebut akan digantikan dengan sistem pentaksiran yang lebih komprehensif dan tidak membebankan guru serta murid dari tahun 2019. Kesatuan Perguruan Kebangsaan Malaysia (NUTP) memberikan pandangan bahawa pemansuhan peperiksaan bagi murid tahap 1 mampu mengurangkan tekanan kepada pelbagai pihak, terutama melibatkan murid itu sendiri. Hal ini demikian kerana ujian yang dilakukan bagi menguji tahap kemampuan murid mengandungi silibus yang agak tinggi dan sukar untuk difahami sehingga melampaui batas pemikiran murid sekolah rendah. Pentaksiran bilik darjah (PBD) dan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) telah lama diwujudkan, namun sistem tersebut dikatakan tersasar dari objektif dan matlamat utama untuk menilai tahap pencapaian murid tanpa adanya peperiksaan. Sebilangan pihak ibu bapa yang berpendapat bahawa kaedah penggradan dan pencapaian perlu diwujudkan kembali dan telah memberi arahan agar pihak sekolah menjalankan pentaksiran semula. Tambahan lagi, pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) dan pentaksiran bilik darjah (PBD) tidak dapat dilaksanakan kerana terdapat segelintir guru yang menghadiri seminar tetapi tidak menumpukan perhatian sepenuhnya, maka kurang maklumat yang diperolehi mereka. Sudah terang lagi bersuluh, pemansuhan peperiksaan murid tahap 1 dapat mengurangkan beban guru dan membolehkan mereka fokus terhadap mendidik murid-murid ke arah mencapai kecemerlangan. Terima kasih Puan Izzati di atas pencerahan yang diberikan. Okey, berdasarkan kenyataan yang diujarkan oleh Puan Izzati sebentar tadi berkenaan pemansuhan peperiksaan tahap 1 mendapat maklum balas yang positif daripada pihak ibu bapa. Pihak ibu bapa juga berpendapat bahawa pemansuhan itu secara tidak langsung dapat memajukan lagi bidang pendidikan serta memantapkan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahawa ibu bapa peka akan pendidikan anak-anaknya serta tidak lalai dengan kemewahan di dunia. Baiklah, dalam meningkatkan lagi mutu pendidikan negara, beberapa langkah telah diambil bagi memantapkan pendidikan serta pengurusan sekolah. Eloklah sekiranya soalan ini saya tujukan kepada Puan Nazura berkenaan apakah inisiatif yang boleh dijalankan bagi meningkatkan lagi mutu pendidikan negara kita. Baiklah. Seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, ingin saya tekankan sekali lagi bahawa untuk melakukan sesuatu keputusan itu memerlukan asbab yang kukuh di sebaliknya dan juga perlu melalui penelitian yang terperinci. Pada pandangan saya, antara inisiatif yang dapat dijalankan untuk memantapkan mutu pendidikan negara adalah dengan menjalankan aktiviti ko-kurikulum yang berkesan. Saya rasa tak perlulah wujudkan aktiviti yang terlampau menekankan pelajar. Jangan biarkan pelajar rasa tertekan ataupun terbeban dengan aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan. Jadikan aktiviti ko-kurikulum ini sebagai satu medan untuk menyampaikan ilmu dan juga hiburan buat diri pelajar. Sebagai insan yang berada dalam dunia pendidikan, saya akur bahawa sebaik saja meningkat ke sekolah menengah, terdapat segelintir pelajar yang tidak melibatkan diri dalam bidang sukan. Hal ini kerana mereka ingin memfokuskan diri mereka terhadap bidang pelajaran. Oleh hal yang demikian, aktiviti ko-kurikulum lah yang akan menjadi hiburan bagi mereka supaya menjadi tempat mereka untuk melepaskan tekanan. Oleh itu, pihak sekolah wajarlah menjadikan aktiviti ko-kurikulum ini dijalankan dengan suasana yang ceria, suasana yang gembira agar mereka tidak merasa terbeban dengan aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan ini. Selain itu, peranan pelbagai golongan masyarakat seperti PIBG serta NGO dalam mendedahkan pelajar mengenai kurikulum-kurikulum yang dipelajari serta cabang-cabang kerjaya yang dapat dipilih nanti. Sebagai ibu bapa pula, mainkan peranan anda dengan sentiasa bertanya perkembangan anak-anak ketika di sekolah. Tanya mereka, macam mana sekolah hari ini? Apa yang kamu pelajari di sekolah hari ini? Hal-hal yang kita anggap remeh seperti ini adalah sesuatu yang sangat
sangat besar bagi mereka kerana dengan ini mereka dapat merasakan ada tangan-tangan yang sentiasa mendorong mereka dan juga akan menyambut ketika mana mereka terjatuh. Terima kasih. Maka saat bertemu dengan mereka, santunilah mereka, ucapkanlah kata-kata semangat supaya mereka merasa semangat untuk belajar. Sebagai ibu bapa pula, mainkan peranan anda dengan sentiasa bertanya perkembangan anak-anak ketika di sekolah. Tanya mereka, macam mana sekolah hari ini? Apa yang kamu pelajari di sekolah hari ini? Hal-hal yang kita anggap remeh seperti ini adalah sesuatu yang sangat besar bagi mereka kerana dengan ini mereka dapat merasakan ada tangan-tangan yang sentiasa mendorong mereka dan juga akan menyambut ketika mana mereka terjatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nazura dan Puan Izzati di atas lontaran inisiatif serta pandangan yang utuh lagi berisi. Terima kasih juga saya ucapkan kerana sudi hadir serta sudi mengeluarkan pandangan masing-masing. Moga apa yang diutarakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bukan sahaja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amatlah menceburi kita. Terima kasih juga kepada para hadirin sekalian kerana telah meminjamkan telinga untuk mendengar perbincangan kita pada hari ini. Jelaslah bahawa isu pendidikan tidak boleh dipandang remeh oleh masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam memajukan pendidikan negara. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Maha Pencipta dan yang buruk itu datangnya daripada kekilafan dan kesilapan saya sendiri. Sekian, terima kasih.